Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So we continue. M1 times M2 equal to -1 because of perpendicular. Okay, 90 darjah. Jadi M1 SB, gradient SB dari sini Y tolak 9 per X tolak 7. Gradient SA Y tolak 1 per X tolak 1 sama dengan -1. Ini adalah rumus gradient. Okey, kita selesaikan. Y tolak 9, Y tolak 1 sama dengan -1. Yang ni yang bawah ni saya bawa ke kanan. Kalau tak nampak bagi tahu X tolak 7, X tolak 1. So, ini bersamaan dengan saya expand Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okay. Tolak Y tolak 9Y, tolak-tolak jadi tambah 9 darab 1, 9. Yang ni -1 di luar dia. Ni saya darab. X darab X, X darab 1. X kuasa 2 tolak X. Yang ni -7X. -7X tambah 7. Okay. Saya bawakan semuanya ke kiri. Atau saya selesaikan dulu boleh. -10Y tambah 9. Okay, yang ini negatif X kuasa 2 tolak 8X. -1 tolak 7, -8. Darab dengan -1 dia jadi positif 8X. Positif darab negatif, -7. Okay, saya bawakan semua ke kiri. Kita kumpulkan dia. Tambah X kuasa 2 tolak 8X tambah 7 sama dengan 0. Okay. So ini akan jadi jawapan akhir Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 tolak 10Y tolak 8X. Okay, 9 tambah 7, 16. So tambah 16 sama dengan 0. So, itu jawapan akhir. Boleh? Soalan 2 boleh faham? Soalan 2 boleh faham? Boleh cikgu. Okay, next. Soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okay, lihat buku teks masing-masing. Rajah di sebelah menunjukkan lokus bagi titik bergerak P dengan keadaan jaraknya dari titik R 10 dan garis X sama dengan -1 adalah sama. So dia bagi satu garis. X sama dengan -1. Dan ini ada satu lokus. So lokus ini lokus P. Dan titik P ini XY. Dan satu titik R 10. Okay. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P. Okay, yang ini S. Bagi S. Okay. Kalau kita lihat ayat dia, dia beri syarat dia PS, jarak PS sama dengan jarak PR. Jarak PS adalah sama dengan jarak PR. Rajah di sebelah menunjukkan lokus bagi titik bergerak P, so P, okay, dengan keadaan jaraknya dari titik R dan garis X sama dengan -1. So ini garisan dia, X sama dengan -1. Adalah sama. Jadi jarak PS, lokus ini dengan garisan ini, jarak dia sama dengan jarak PR. Okey.
untuk PS sebab dia beri equation ini, kita ambil X tolak X. Ya, ini kalau kita buat equation dia jadi X tambah 1. Okay. Dia akan jadi X tambah 1. Bersamaan dengan PR ini distance dia sebab dia bergerak dengan titik R ini dari satu point. So kita guna formula distance. X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. X tolak 1 kuasa 2, Y tolak 0 kuasa 2. Ini untuk rumus distance. So yang ni kita ambil saja garisan ini. So, X tambah 1 sama dengan X minus 1 squared plus Y squared. Okay. Nampak complicated bila ada square root ni. Kita tak nak square root, kita buat kuasa 2 kedua-dua bahagian. So ini akan jadi X plus 1 squared equal to, hilang square root dia, X tolak 1 squared plus Y squared. Okay, expand. Expand. X squared plus 2X plus 1 equal to X squared minus 2X plus 1 plus Y squared. So, kita gerakkan semua ke sebelah kiri. Soalan dia nak persamaan lokus. Persamaan lokus. Ini habis. X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Yang ini 4X. Yang ini habis tambah 1 tolak 1. Kemudian tolak Y kuasa 2 sama dengan 0. So you boleh tinggalkan jawapan begini. 4X kuasa 2 tolak Y sama dengan 0. 4X tolak Y kuasa 2 sama dengan 0. Okey, habis nombor 4. Next, nombor 5. Kalau nak tanya, tanya Jangan diam, jangan macam saya bercakap sorang-sorang. Okey. Ini nombor 5. X, ini Y, ini dinding. Okay, rajah menunjukkan faksi X dan faksi Y yang mewakili lantai dan dinding. Sebatang galah LK disandarkan pada dinding dengan panjang 9M menyentuh lantai dan masing-masing. Maknanya 9M tu apa? Panjang galah ni, 9M. Pada titik K, alpha 0, L 0 beta. Okay, tulis persamaan yang menghubungkan alpha dan beta. Tulis persamaan yang menghubungkan alpha dan beta. Okay, kita tahu ini alpha sebab ni alpha 0. So the distance of OK is alpha. And here beta. Itu alpha, beta. Tinggi dia beta sebab ini 0 beta. So sini mesti beta tinggi dia. Dan ini panjang dia adalah 9 meter. Jadi kaitan dia ini adalah right angle triangle. So kita boleh guna Pythagoras theorem. Alpha squared plus beta squared equal to 9 squared. Suruh tulis persamaan yang menghubungkan. So inilah hubungan dia. Ni jangan tinggal 9 squared, kena selesaikan dia jadi 81. Ya, ini memang kita tak boleh selesai, jadi biar ke jawapan macam tu. Okay, B. Diberi P, XY, yang ini P, XY. Ialah satu titik pada galah itu dengan keadaan LPPK. 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 This is equal to 1 to 2. So ini bermaksud LP1, ini 1, PK2. PK2. Okay. Kedua hujung galah itu menggelungsur di sepanjang faksi X dan faksi Y.
cari persamaan locus pada titik P. Maknanya dia nak persamaan locus bagi titik P. Okay. Macam mana nak cari titik X dengan Y? Kita boleh guna, sebab asal dia macam ni tau. Kita boleh guna titik X. Kita boleh cari titik X dengan Y ni. Okay, kita boleh cari atau kita boleh tahu nilai beta dan alpha dalam sebutan X dan Y. Okay, begini. Ini dalam bentuk, ini dalam bahagian apa? Yang ratio tu, darab silang. Macam ni. Ini darab sini. Ini darab silang. So P XY ni bersamaan dengan bersamaan dengan 1 darab dengan alpha. So dapat alpha. Ni untuk X kita selesaikan untuk X. 1 darab dengan alpha. Dapat alpha. Tambah 2 darab dengan kosong. 2 darab dengan kosong. Per dengan 2 tambah 1, 3. Itu untuk X. Untuk Y, 1 darab kosong. Ini kosong. Tambah 2 darab dengan Y beta. Beta. Ini per dengan 3. So kita boleh buat X sama dengan alpha per 3. Okay, nampak tak? X sama dengan alpha per 3. Y sama dengan ini kosong, ini 2 beta. 2 beta per 3. Okay, di sini soalan dia suruh cari persamaan locus bagi titik P. Persamaan locus bagi titik P. Bermaksud bila persamaan locus, jawapan awak mesti dalam sebutan X dan Y. Bukan dalam sebutan beta dan alpha. Kita nak wujudkan sebutan X dan Y. Jadi ini akan bertukar menjadi alpha adalah 3X. Nampak tak? Ini makin besar pula. Okay, yang ni 3Y. Beta sama dengan 3Y per 2. Alpha sama dengan 3X. Beta sama dengan 3Y per 2. Okey, persamaan mana yang kita akan guna? Persamaan ini. Okey, sebab apa kita guna persamaan ini? Sebab dinding, apa nama ni? Tangga galah. Galah ini kalau dia makin lama makin menggelongso kan, dia makin menurun kan. Dia masih menggunakan rumus Pythagoras theorem. Dia masih membentuk 90 darjah. Ya, sebab tu kita akan guna yang ini. Dan alpha dan beta ini dia akan berubah-ubah. Dia tak tetap. Alpha dan beta dia akan berubah-ubah. Sebab tu alpha kita dalam sebutan X in terms of X, beta kita in terms of Y. Sebab tu di sini pun dia tak beri nilai tetap alpha dan beta. Sebab bila dia menggelongso, bila galah ni menggelongso, nilai alpha dan beta tu akan berubah-ubah. Okey? Sebab tu kita akan guna rumus trigonometri Pythagoras theorem ini semula. Bezanya kita tukar dalam sebutan X dan Y. Alpha squared plus beta squared equal to 81. So alpha tadi kita dapat 3X tambah beta kita adalah 3 per 2 Y squared equal to 81. So this is 9x squared plus 9 over 4 y squared equal to 81. Tak cantik kalau begini. Kita kena permudahkan. Saya bahagi dengan saya bagi dengan 9 lah, senang dulu. Bagi dia kecil dulu.
So bila saya bagi 9 dia jadi X kuasa 2 tambah 9 bahagi 9 1 dia jadi Y kuasa 2/4 sama dengan 81 bagi 9 9. Kita darabkan dengan 4. Kita permudahkan lagi. Kita darab dengan 4. Kita tak nak pecahan ni. So 4x squared plus y squared equal to 36. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, next. Nombor 6. Okay, kita ada monyet. Okay, ni monyet. Ada ekor. Ni 1, 1. Ini 2,5. 5. Seekor monyet diikat dengan seutas tali pada satu bucu sangkarnya yang berkurang 1 meter darab 1 meter. Panjang tali itu ialah 2,5 meter. Lakar dan terangkan lokus jika monyet itu bergerak lawan arah jam mengelilingi sangkarnya dengan tali yang tegang. Bermakna dia pusing. Dia pusing. Okay. Kalau secara logik kan, sebelum saya sambung. Kalau secara logik, kalau kita ikat satu tali, ni pada satu titik kita ikat satu tali. Dari satu titik, tali ini bila kita gerakkan secara tegang, dia akan membentuk satu bulatan. Tapi kes ini dia takkan bentuk satu bulatan tepat macam ni. Sebab ada halangan di sini. Okay, ada halangan di sini. Bermaksud sini 1 meter. Ini 1 meter. Panjang ni 2.5. So baki di sini nanti 1 meter 1 meter. So ada baki di sini sehingga sini saja. So 1 meter 1 meter 2 meter. So separuh daripada sini. Total dia baru dapat 2.5 ngam dengan ni. Okay. Inilah dia punya gerakan dia yang sebenarnya. Lawan arah jam kan. Jadi maknanya dia arah ke kiri lah. Arah ke dari kiri sini ke kanan. Lawan arah jam. Di sini awak kena hati-hati. Ni dia trik awak ni. Kita tahu panjang tali 2.5. So sini 1 meter, 1 meter dah 2 meter. So balance lagi 0.5. 0.5 adalah separuh daripada segi 4 ni. So mesti tanda di separuh petak ini. Okay, kalau awak tanda kurang atau lebih atas, so maknanya you punya lakaran itu dah salah dah. Okay. Dan ini 1, maka sini akan jadi baki berapa? 1.5. Yang ini jadi setengah atau 0.5. Nampak dia trik awak, soalan senang je. Tapi murid akan careless di sini, akan cuai di sini. Ini yang nampak, senang nampak sama ada murid ni tahu ke tidak sebenarnya dia punya jarak. Okey. Ada soalan lagi ke belakang dia? Tak ada dah. Lakar dan terangkan lokus jika monyet itu bergerak lawan arah jam mengelilingi sangkarnya dengan tali yang tegang. Okey, kita dah lakar. Sekarang dia nak suruh terang. Okey, dia nak suruh terang. Kita bagi nama lah. Bagi nama. A, B, C, D. Ini E. Disebabkan dia di sini ada satu bentuk. Ni kuadran ni. Sukuan. D, E, F. Okey. Sini G. G. Okay.
Titik akhir ni H. Katakan titik akhir ni H. Kita tengok bulatan yang senang ni, sukuan bulatan 1/4 bulatan ni. So kita boleh tulis yang pertama A, E, F ini quadrant with center A. Quadrant, sukuan bulatan, satu sukuan with center A and radius. Radius dia berapa je jari dia? 2.5 meter. Jangan tulis 2.5 Kita ikutlah soalan. Walaupun sebenarnya dia sama kan. Kita hormati soalan dalam pecahan. So kita bagi jawapan pun dalam pecahan. Okay, yang kedua. Lagi apa? Kita lihat sini. Okay, ini satu. Dari sini pula. Dia akan gerak sepanjang sukuan ini, satu sukuan bulatan ini, jarak dia tetap 1.5. Okay, sini 1. So sini balance sini pun 0.5 juga. Ini pun 0.5. Okay. So dia punya 1 dengan 0.5. So sini juga adalah 1.5. So jarak DG dengan DF ini adalah sama. Jadi ini juga adalah satu sukuan bulatan dengan jejari 1.5 meter berpusat di D. So DFG, saya buat DFG quadrant with, ni with A ni kena tulis with center A, center, pusat tu, ni penting ni, center. And ni with center D, ni center D, okay, and radius 1.5 meter, 1.5, so 1.5 meter. Okay, next, yang ketiga. Selesai, ini dah. Okay, yang ni pula. Yang sikit ni pula. Ini 0.5. Sini pun 0.5, dua ni 0.5 ni sama. So maknanya ini pun akan membentuk satu kuadran, satu sukuan dengan radius 0.5 dengan center C. Okay, ni 0.5, ini pun 0.5. Jadi dia dah membentuk sukuan bulatan. So HCG quadrant with center apa? Center C and radius half meter, 0.5 meter. Okay. Nampak tak? Awak nampak tak tulisan saya ni? Boleh nampak? Nampak je tu. Sebab hari ni saya guna dakwah mata besar, dakwah mata kecil yang ada dah rosak pula. Baru beli dakwah kering. Okey. Selesai intensive practice, latihan intensif 7.4. Okey, saya masuk pada mastery, latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan nombor 13, 14, 15. Muka surat 209. Semua boleh rujuk buku teks masing-masing. Muka surat 209. Okey, dalam rajah di sebelah, AC dan BE ialah diameter suatu bulatan berpusat E. Titik-titik ACD masing-masing. Okey, saya lukis bulatan dia.
Ni E. Ni E. C74 dia dah beri titik. D05. A -1, -2. Ini B. Okay, ni X. Cari koordinat E dan B. Ni center. Ni center E. Dia nak E dan B. Okay, E dan B. Okay, cari E dulu. Sebab E ni adalah titik tengah A dan C. So, senang nak cari E. E, titik tengah. Titik tengah macam mana rumus dia? Tambah X dengan X. -1 tambah 7 bahagi 2. Sebab dia titik tengah. -2 tambah 4. Untuk Y pula. -2 tambah 4 bahagi 2. So, ini akan dapat E sama dengan ni 6 bahagi 2, 3. 2 bahagi 2, 2. So, itu adalah E. 3, 2. B pula. B, saya bagi nama dia X dan Y. Okay, B. X dan Y. 0 tambah X. Untuk B ni, 0 tambah X bahagi 2. Okay. Ini bersamaan dengan E. E kita 3. Sebab dia titik tengah kan. Jadi 0 tambah X bahagi 2 sama dengan 3. Lagi satu 5 tambah Y. 5 tambah Y untuk nilai Y. 5 tambah Y bahagi 2. So nilai Y ini adalah 2. Kita buat dulu equation dia. So barulah kita selesaikan X per 2 sama dengan 3. So X sama dengan 6. 5 tambah Y per 2 sama dengan 2. So 5 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan -1. Jadi kita punya nilai koordinat B kita adalah 6, -1. Okay, E32, B6, -1. Okey, apakah jenis sisi 4 ABCD? ABCD, sisi 4. Sisi 4, maknanya yang ini. Allah. ABCD. Dah lari pula ni. Dia nak tahu apa jenis dia. So nak tahu jenis mesti cari dia punya distance, jarak dia. Ini tadi 6, -1. 6, -1. So carilah jarak setiap satu. Carilah jarak setiap satu. DC dulu. Saya buat jarak DC. Macam mana rumus jarak? Mesti ada square root. 7 tolak 0. 7 tolak 0 kuasa 2 tambah dengan 4 tolak 5 kuasa 2. 4 tolak 5 kuasa 2. So ini akan dapat 7 kuasa 2, 49 tambah 4 tolak 5 -1. -1 kuasa 2, 1. So ini adalah square root 50. Okay, macam mana nak permudahkan? Ini guna set. Ini adalah 25 darab dengan 2. Penting ni sekarang ni. Ini square root 25. 5. Ini square root 2. Kita square rootkan dua-dua bahagian. Ini tak boleh selesai. Tapi 25 boleh selesaikan. Dia jadi 5. Iaitu DC. Kemudian kita ada 3 sisi So cari 3. Ini DC. CB pula. CB. 7 tolak 6 kuasa 2 tambah 4 tolak -1. 4 tolak -1 kuasa 2. Ni penting tak ni tulis ni? Penting. Ini memang kena tulis. So ini dapat 7 tolak 6, 1. 1 kuasa 2, 1 tambah 4. Tolak jadi tambah. So 4 tambah 1, 5. 5 kuasa 2. 25. Mana saya salah tulis ni?
Lain macam je saya punya CV ni. 3 ke 1? A, B, C, D. A, B, C, D. 6 negatif 3. Cikgu ada kesalahan. Ni kan? Ah, 2 ya. bahagi 2, 1. Satu sini. Alah, hai. Ni 1. 2 darab 1, 2. 2 tolak 5, ni 2. 2 tolak 5, ini adalah negatif 3. So, ini adalah negatif 3. Nampak tak? Negatif 3 tu. Ni negatif 3. Patutlah nak lain macam je. Ni negatif 3. 7 kuasa 2, 49. So, ini adalah 49. Square root 50. So, ini 25 kali 2. Ini adalah 5 square root 2. Oh, sama dah ni. 2 ni sama. Tapi awak tak boleh buat conclusion. 2 dah sama jadi semua sama. Tak boleh salah. Mesti kena tunjuk bukti. Apa-apa mesti kena bukti. Okay, sekarang sama BA. BA buat yang sama juga. BA. 6 tolak negatif 1. 6 tolak negatif 1 kuasa 2. Okay, ni ada 2 kurungan ni. Tambah negatif 3 tolak negatif 2. Negatif 3 tolak negatif 2 kuasa 2. So, ini square root. Ini pun tambah 7 kuasa 2, 49. Yang ni dapat negatif 1. Kuasa 2 dapat 1. 49 tambah 1, 50. Ni cepat sikit. Dah tahu tadi kan? Senang. Pendek sikit. Kemudian AD. AD pula. Square root. Negatif 1 tolak 0. Negatif 1 tolak 0 kuasa 2 tambah. Negatif 2 tolak 5 kuasa 2. Okay, ini pun nanti kira-kira negatif 1 kuasa 2, 1. Negatif 2 tolak 5, negatif 7. Negatif 7 kuasa 2, 49. 49 tambah 1, 50. Ini pun 5 square root 2. Sebab tadi kita dah buat detail kan. Ini dah agak-agak dah lah. Nilai dia sama tapi mesti kena tunjuk. Jadi, kita boleh buat kesimpulan DC equal to C. B equal to BA equal to AD, and this is equal to 5 square root 2. So ABCD is a square. Kalau awak jawab quadrilateral betul ke salah? Salah. Quadrilateral ada banyak nama dia. Quadrilateral ada banyak jenis. Square, rectangle, rhombus, parallelogram. Yang mana satu? Quadrilateral ni yang jenis yang macam mana? Jadi kena spesifik. Boleh setakat ni? Nombor 13? Boleh cikgu. Okey, nombor 14. Semua dah kembang mata dia. Okey, setiap awal bulan sebuah syarikat penerbitan majalah menjual X naskah majalah dengan harga RM6 senaskah. Okey, bilangan naskah X. Harga price dia sama dengan RM6 senaskah. Kos bagi senaskah majalah ialah RM2 dan pada setiap awal bulan syarikat itu membayar kos tetap sebanyak RM400 untuk percetakan dan penyimpanan serta penghantaran. Oh, banyaknya maklumat dia, pening dah kan? Okey. Ni jual. Ni harga jual. Yang ni harga kos. Okey, kita bahagikan dia. Kos. RM2. Kos dia RM2. Okey, untuk kos awal bulan dia akan bayar RM400 lagi. Ini untuk harga kos satu naskah satu naskah.
400 ni maknanya dia punya kos tambahan. Untuk percetakan, penyimpanan dan penghantaran. Ini kos tambahan. Okay. Okay, tulis persamaan yang menghubungkan P yang menghubungkan P dalam RM, menghubungkan keuntungan. Tak baca keuntungan. Keuntungan P dalam RM. P ini dalam RM. Dengan bilangan naskah majalah X yang terjual. Okey, ni kalau awak nak bisnes nanti, yang ni penting juga. Jadi macam mana nak tahu yang kita jual harga senaskah 6. Bilangan X, dia beri pun tadi bilangan X. Jadi kita punya jumlah jualan kita adalah P sama dengan 6X. Ini jualan. Jualan. Tolak dengan senaskah kos dia RM2. Kalau kita ada X naskah, maknanya 2 darab X, 2X. Tapi kita bayar dah kos permulaan 400 untuk percetakan semua. So kita tolak lagi RM400. Jadi P sama dengan 6X tolak 2X, 4X tolak 400. Boleh faham? Boleh tak? Okey. B. Lukis graf bagi persamaan yang diperoleh daripada graf yang dilukis. Cari keuntungan yang diperoleh jika 500 naskah majalah terjual. Okey, dia nak 500. First dia suruh lukis dulu. Okey, untuk lukis awak kena guna kertas graf. Saya ada kertas graf di sini. Okey, ini macam linear law. Kita guna persamaan ini. P sama dengan 4X tolak 400. So kita buatlah. Kita buatlah ni X, ini P. Okay, sebab ini dah beratus-ratus kan, kita ambil lah 100. Sebab ini 100, ini dalam sebutan ratus. So ini X ini biar ratus, 100, 200, 300. $400. Saya tak buat sampai 500 walaupun boleh. Sebab apa? Sebab soalan dia kata daripada graf dilukis, cari keuntungan jika 500 naskah. Kalau saya kira, saya tak guna graf, saya guna pengiraan. Biarlah kita tak usah buat yang 500. Kita buat sampai 400 saja. 500 kita akan rujuk graf. So yang ini 100 darab 4, 400. 400 tolak 400, kosong. 200 darab 4, 800. 800 tolak 400, 400. Yang ni pula 300 darab 4, 1200. Ini dah 800. 400, 1600. Ini dapat 1200. Jadi kita punya graf ini beratus-ratus, bukannya sikit-sikit nilainya, beratus-ratus. Saya tunjuk juga secara ringkas tekan itu sampai 1200. Awak dah dapat agak dah sebenarnya. Kalau X 500, 500 darab 4, 2000. 2000 tolak dengan 400, 1600. Maknanya nilai X kita ni paling kurang tadi 1600 kan? Letaklah 2000 nak selamat sebab kita nak nilai 1600 tu. Kita letaklah 2000. So yang ni 1500. Kita ambil 55 lah. Senang kita.
Buat kerja senang. 1,500. Kalau awak nak buat 400 pun boleh. 2,000, 1,006 pun boleh juga. 1,006, ni 1,002, 4. 800, 400. So yang ni nanti X awak sini. Saya dah terconteng pula. Saya buat 400 lah sebab bacaan kita dalam 400-400 kan. Lagi senang buat 400-400 lah. So ini P. Buat dari sini 2,000. 1,600. 1,200. 400. 800. 400. Okey, di sini. Ni X kita. So ni 100, 200, 300, 400, 500, 600. Kita nak sampai 500 je nanti. So plotkan macam biasa. 100, kosong. 100, kosong. Kemudian 200, 400 ini. 300, 800. 400, 1,200. Okey, itu saja. Yang ini negatif 400. Apa maksud P ni negatif 400? Siapa boleh sharekan? P negatif 400. Apa maksud dia? Siapa boleh share? Ni guna pemari panjang tau. Apa maksud P negatif 400? Cepat. Cepat jawab, cepat habis. Tinggal lagi sikit je ni. Apa maksud P negatif 400? Cepat. Diorang dah tak ada ke dalam kelas saya ni? Ada orang ke? Pintasan Y ke cikgu? Ya. Pintasan Y tu kan negatif 400. Apa maksud negatif 400 ni dengan kes jualan naskah ni? Ada? Ada yang nak share jawapan? Tahu ke tak? Ke malu? Mana satu? Maksud negatif 400 ni apa maksud dia? Orang malu nak cakap. Ana tolong cakap lah. Semua diam lah. Cikgu hutang Okey. dia ke cikgu? Ya, betul. Walaupun kurang tepat, bagus Logan. Baru anak saya nak tolong jawab. Hutang, dia dalam kes ni rugi. Ni kan untung, ni rugi. Kan P tu kan keuntungan kan? Positif untung. Kalau negatif dia rugi. Kenapa jadi rugi? Saya kena terang. Nanti sekarang tiba-tiba keluar soalan yang berkaitan ni, awak dah tengah-tengah. Pernah dia keluar soalan yang aplikasi macam ni? So kenapa dia jadi negatif? Sebab kilang dia kosong. Tak ada keluarkan sebarang naskah majalah. Dia tak ada keluarkan sebarang majalah. Maknanya dia punya pendapatan untuk jualan kosong. Tapi dia masih kena bayar 400 ni. 400 ni memang setiap awal bulan dia kena bayar. Sebab tu dia jadi negatif 400. Dia keluarkan duit tapi tak ada pendapatan, tak ada duit masuk. Sebab itulah dia jadi negatif 400. Faham tak? Faham.
So, tadi B1 cari keuntungan jika 500 naskah terjual. Okay, bila melibatkan graf, awak mesti tunjuk dia punya dotted line, dash line ni. Mesti tunjuk. Sebab dia kata daripada graf. So inilah langkah yang akan diberi markah kalau soalan dia kata daripada graf. Kita tahu bila X 500 naskah dia jual, keuntungan dia adalah 1,600. Jadi jawapan untuk B ni, B1 adalah 1,600. Okey, kemudian soalan yang kedua, B2. Hitung bilangan naskah majalah yang terjual jika keuntungan yang diperoleh ialah 1,000 meter, 1,000 meter pula. 1,000 ringgit. Keuntungan 1,000 ringgit. Kalau keuntungan 1,000 ringgit, berapa naskah yang terjual? So 1,000 1,000 di tengah-tengah. Ni 800, 1,200. So beza dia 400. 400. Setiap setengah petak besar ni 200. So 800 campur 200, 1,000. Saya bawa ke graf. Okay, saya bawa ke bawah. Okay, saya dapat jawapan saya di tengah-tengah antara 300 and 400. So my answer is 350 rupees. Nanti kalau awak buat bisnes, kat mana guna NMAX dalam bisnes? Inilah dia. Awak tahu kos setiap bulan awak akan belanja, awal-awal nak bayar bil sewa, bil elektrik, bil api. Ni kos dia. Awak tahu kos satu barang awak banyak ni. Nanti awak jual barang, awak tahu harga jual awak ini. Tapi bilangan awak tak tahu lagi. Berapa awak nak buat ni. Jadi awak nak tahu dulu graf keuntungan awak macam mana. So macam inilah cara dia. Okay, so ini adalah persamaan keuntungan awak. Jadi persamaan keuntungan awak boleh wakilkan dengan graf untuk awak anggarkan. Apakah keuntungan yang awak dapat bila awak buat banyak mana bilangan naskah dia. Okay. Katakan awak target bulan tu awak nak untung katakan 2,000. So dari graf you boleh anggarkan berapa naskah yang you kena buat. Macam tu. Okay. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okay, next. Last question. Question number 15. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah A12, B67, C72. Okay, kalau saya buat dalam bentuk ni. Sebab dia paling banyak 7 kan. 5, 6, 7. Okay. Ni X. Kemudian Y. Y ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah 1, 2. 1, 2 di sini. A. Segitiga ini B67. B67 di sini. B. C72. 72 di sini. C. Lukis segitiga ABC dan dua pembahagi dua sama serenjang AB, BC dan CA. Okay, kita lukis dulu segitiga. Okay, itu adalah segitiga ABC.
Dia suruh lukis segitiga. Okey, soalan pertama kita dah jawab. Kemudian dia suruh lukis pembahagi dua sama serenjang. Macam mana nak lukis pembahagi dua sama serenjang? Sekejap saya cari saya punya compasses. Harap ada dalam ni. Lupa. Sekejap. Dia nak pembahagi dua sama serenjang. Dah lama tak buat pembahagi dua sama serenjang ni. Okay, macam mana nak buat? Kita boleh nampak tak? Pembahagi dua sama serenjang. Bagi A, B, B, C, C, D. C, A. Tiga-tiga sisi dia nak. So, sampai tak? Kita try Okay, sampai. Allahu Akbar. Bergerak-gerak. Okay. Lupa dah sebenarnya. Okay. Atas dengan bawah. So kita gariskan. Kemudian yang ini pula BC pula. Cik sikit. Kalau dalam exam awak tak boleh biar macam ni tau. Saya sebab tadi saya dah ternampak dengan kertas belakang ni bersambung. Jadi awak tak boleh biar macam ni tau. Awak kena muat-muatkan dia. Okay. Mesti semuanya dalam gambar rajah. Saya tak nak padam balik, saya terus je buat. Okay, next. Yang sama jarak yang sama. Awak Allah. Jarak yang sama. Okay, saya punya ni dia dah kumpul dia punya tajamnya. Jadi dia bergerak. Okay. Tadi ni tak panjang, saya panjangkan. Okay. Okay. Tandakan titik persilangan sebagai P. Baik, titik persilangan. Mana titik persilangan 3 ni? Tak nampak pula kita. Saya gariskan lagi sekali. 1. Kemudian ini 2. Ini 3. Okay, titik persilangan dia di sini. Itu adalah P. Okay, P. Apakah yang dapat anda katakan tentang titik persilangan itu? Okay. Lukis bulatan berpusat P dan berjejari AP. Okay, tadi soalan tadi tak jawab lagi. Apa yang kita boleh katakan P ni? So P ni jarak dia antara PB, PA dan PC adalah sama. Sebab dia adalah titik tengah. Titik tengah antara tiga-tiga ni. Okay, dia punya persilangan ni. Jadi dia punya jarak, distance for PA, PB and PC are equal. Okay. Okay, sekarang dia suruh lukis pula bulatan berpusat P. Berjejari A. Allah.
Okay. Nampak tak yang bulatan ni yang saya buat ni. So kita tahu tadi PA, PB dan PC ni jarak dia sama. Okay, apakah yang anda dapat nyatakan tentang bulatan tersebut? Apa yang kita boleh nyatakan? Okay, apa yang kita boleh nyatakan? P is a center of circle A, B, C. Okey. Lakukan langkah yang sama bagi segitiga yang lain untuk mengesahkan jawapan anda. Maknanya, segitiga yang lain ini awak bina dalam bulatan yang sama juga. Okey. Gunalah sisi AC, titik A, C, kemudian B ni yang lain. Awak dah hantar dekat saya, tinggalkan macam ni saja pun dah cukup dah. Okey. Boleh? Boleh Itu cikgu. saja. Kalau awak buat segitiga yang lain pun, kes yang sama, tak kiralah dia punya jarak dia berapa. So kita cari dia punya center ni, titik persilangan. Kemudian kita buat bulatan daripada titik persilangan dengan salah satu bucu. Okay, nanti kita akan dapat satu bulatan yang akan menyentuh semua titik yang ada tu. Kalau you guna titik lain pun. Okay, boleh cuba. Okay, untuk ini TP6 untuk TP6. So, kan saya dah, sekejap. Itu saya off record dulu. Okay, setakat ni ada soalan tak? Nak tanya? Ada soalan tak nak tanya setakat tu? Setakat perbincangan kita tadi? Ada soalan ingin ditanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Ada kot cikgu. Okay. Tu saya off record dulu. Tadi 4 orang dah keluar.